Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita meneruskan lagi pelajaran yang ke-9, iaitu jenis-jenis dosa. Okey, kita perhatikan gambar-gambar di sini. Kita lihat ada seorang kanak-kanak perempuan yang membiarkan air melimpah, itu melakukan satu pembaziran. Sepatutnya apabila dia melihat satu pembaziran, dia hendaklah menutup, tapi dekat sini dia mengharapkan orang lain yang buat. Okey. Dan di sebelah sini pula kita lihat dua orang lelaki dan perempuan duduk berdekatan, berkapal. Ini juga merupakan satu dosa, menghampiri zina, ya. Dan ini pula gambar seorang dukun atau bomoh sedang melakukan perkara yang ditegah oleh agama, melakukan sihir, baca mantra-mantra yang menyesatkan dan boleh merosakkan akidah. Dan ini pula gambar di masjid, didengarkan azan, dan ya, kanak-kanak ini masih lagi tidak bangun tidur, malah menutup telinga, menunjukkan beliau tidak mahu menunaikan solat. Ini pula lihat seorang murid sedang mencuri makanan daripada pasar raya. Dan ini pula banyak yang berlaku. Ini banyak berlaku pada murid-murid sekolah yang menaiki van, menaiki bas, membuang sampah keluar ataupun dalam bas. Ini adalah satu perbuatan yang mengakibatkan dosa. Ini adalah semua perbuatan yang mengakibatkan dosa. Ya. Kita tengok apa itu dosa. Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mematuhi perintah Allah atau melanggar larangannya. Okey. Di dalam gambar yang ditunjukkan tadi, itulah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa. Kerana melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Mari kita tengok ada beberapa jenis dosa. Ada dua. Dosa kecil dan juga dosa besar. Apa itu dosa kecil? Tengok, dosa kecil ialah perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Ini dosa kecil. Tetapi awas, kalau kita selalu mengumpul dosa-dosa kecil, dia akan menjadi dosa besar. Melazimi dosa-dosa kecil dan menganggap dosa kecil itu umpama tidak ada apa-apa, maka dia boleh bertukar menjadi dosa besar. Melazimi. Dan ini pula dosa besar. Pengertian dosa besar ialah perbuatan yang melanggar hukum
syarak yang ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Okey, dalil dia di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Okey, perbuatan dosa boleh mengakibatkan titik hitam dalam hati kita. Titik hitam ini hanya akan terpadam jika kita bertaubat. Bayangkanlah kalau benda sesuatu yang putih, kita letak titik hitam, lama-lama benda yang putih tu akan bertukar menjadi hitam keseluruhannya. Kalau kita melakukan dosa, dosa tu umpama titik hitam, kemudian apabila kita banyak melakukan dosa, benda yang putih tadi akan menjadi hitam. Jadi jauhilah dosa kecil dan juga dosa besar. Okey, mari kita tengok apa itu contoh dosa-dosa kecil. Okey, dosa-dosa kecil antaranya mengabaikan kebersihan diri. Okey, Allah menyuruh kita supaya sentiasa menjaga kebersihan diri. Dalam hadis ada menyebut an-nazafatu minal iman. Okey, kemudian suka bercakap perkara yang sia-sia. Dia suka merepek, suka bercakap benda yang tidak berfaedah. Okay, menconteng meja dan dinding. Ini selalu berlaku di sekolah. Selalu berlaku di sekolah, menconteng meja, conteng dinding dan sebagainya. Bersangka buruk kepada orang lain. Ini adalah satu dosa dalam Al-Quran ada sebut ijtanibu kathiran minaz-zann. Jauhilah daripada bersangka buruk kepada orang lain. Sentiasa kita bersangka baik kepada orang. Jangan kita bersangka buruk, kerana itu adalah dosa. Membazir makanan. Ini selalu terjadi di Malaysia ni, selalu terjadi pembaziran makanan. Kalau dekat negara yang miskin, mereka tiada makanan. Tiada makanan, makan makanan yang kutip daripada tong sampah. Sedangkan di Malaysia ni banyak makanan, selalu berlakunya pembaziran makanan. Bukan makanan saja, macam-macam pembaziran berlaku, pembaziran elektrik, pembaziran air dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah ada sebut innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir ini adalah saudara-saudara syaitan. Okey, melihat perkara yang haram. Ini pun salah satu benda yang terjadi di kalangan muda-mudi remaja zaman sekarang. Melihat perkara yang haram, tak kiralah melalui televisyen, melalui internet dan sebagainya. Dan ada pula yang merakamkan untuk dilihat untuk dilihatkan kepada orang lain, menayangkan benda aurat wanita. Itu adalah perkara yang haram. Okey. Membuang sampah merata-rata. Sampah dibuang merata-rata. Lagi mendengar perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah. Macam-macam perkara yang melalaikan, melupakan kita pada Allah. Elakkan perkara-perkara yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Banyakkan istighfar, zikir kepada Allah. Itu adalah dosa-dosa kecil. Ini adalah contoh dosa besar. Mensyirikkan Allah, ini adalah
dosa yang tidak diampunkan oleh Allah ni, mensyirikkan Allah. Yang kedua, meninggalkan solat dengan sengaja. Meninggalkan solat dengan sengaja merupakan dosa besar ya. Jangan suka-suka kita meninggalkan solat. Okey. Tidak berpuasa tanpa sebab. Tak ada uzur, tak ada apa, tiba-tiba tak berpuasa. Ya, sedangkan orang yang ada uzur pun, bila dia tak boleh nak berpuasa, dia kena ganti semula. Sama juga dengan solat. Solat apa situasi sekalipun kita kena solat. Kecuali orang yang perempuan yang uzur, uzur syar'i, maka dia tak perlu ganti solat dia. Tapi puasa kena ganti. Okay, kemudian derhaka kepada ibu bapa. Ini banyak berlaku zaman sekarang. Derhaka kepada ibu bapa. Ibu bapa menjadi seperti orang suruhan. Ikut saja kata anak-anak. Tengok anak-anak buat salah tak tegur. Dan anak-anak selalu bercakap dengan suara yang tinggi kepada ibu bapa. Dan bermacam-macam lagi. Kemudian seterusnya, dosa besar berzina. Berzina dan liwat. Okey, berzina ni antara lelaki dan perempuan, manakala liwat adalah hubungan lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Ini adalah dosa besar. Seterusnya, makan riba. Riba ni apa? Riba ni adalah, kalau zaman sekarang disebut bunga. Bunga faedah. Okey, jauhilah riba. Okey, kemudian seterusnya mencuri. Mencuri, mengambil hak orang lain tanpa keizinan. Okey, mengambil hak orang lain tanpa keizinan, itu adalah mencuri. Minum arak. Ini minum arak ni adalah ibu segala maksiat. Bila dia minum arak, dia jadi mabuk dan dia akan melakukan perkara-perkara dosa-dosa yang lain lagi. Bercakap bohong. Bercakap bohong ni adalah dosa besar. Jangan suka bercakap bohong. Dan seterusnya, mengumpat. Ini perkara yang banyak berlaku di zaman sekarang. Mengumpat. Mengumpat bukannya sekadar bercakap saja. Cakap mengenai keburukan orang lain. Bukan sekadar bercakap saja, tapi di segi tulisan pun sama juga. Tulisan di dalam grup-grup WhatsApp, di dalam Facebook dan sebagainya. Mengumpat grup peribadi ataupun grup WhatsApp, mengumpat orang lain. Apa itu mengumpat? Mengumpat ialah memperkatakan sesuatu keburukan saudaranya. Mengatakan sesuatu keburukan saudaranya dan saudara itu tidak menyukainya. Itulah mengumpat. Jauhilah mengumpat. Sebab mengumpat ni ada disebut dalam Al-Quran seperti memakan daging saudara kita sendiri. Memakan daging busuk, bangkai. Itu adalah dosa-dosa, contoh-contoh dosa-dosa besar. Jadi apakah yang perlu kita buat? Banyakkan amalan soleh. Jauhilah perbuatan dosa. Banyak lagi contoh-contoh dosa kecil dan dosa besar yang kita semua tahu. Benda yang boleh mendatangkan dosa, benda yang tidak elok itu boleh mendatangkan dosa, dan benda yang dilakukan elok, benda yang baik itu adalah yang boleh mendatangkan pahala. Jadi jauhilah perbuatan yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan seharian kita. Di saat kita berada di dunia ni, ibadah kita tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul dan para sahabat. Jadi
Dahlah ibadah kita tak banyak, tapi jangan ditambah pula dengan dosa. Ibadah tak banyak ditambah dengan dosa, lagilah can untuk ke neraka tu lagi terang. Okey, jadi kita kalau boleh jangan buat dosa. Okey, setiap hari tu memang kita akan buat dosa juga, tapi selalulah bertaubat. Kita tidak akan terlepas dengan dosa setiap hari. Jadi kurangkan ataupun cuba untuk hindari sebarang dosa. Kemudian cara untuk menghilangkan dosa tu ialah dengan bertaubat, sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah. Okey, ini kita tengok balasan di atas perbuatan dosa. Ini mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah adalah dosa yang besar. Dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Dosa yang mengakibatkan kekal di dalam api neraka. Waliyazubillah. Jangan kita sekali-kali melakukan syirik. Syirik ni apa dia? Syirik ni ialah yang menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan benda-benda yang lain. Yang kedua, meninggalkan solat dengan sengaja. Meninggalkan solat dengan sengaja. Dia akan dimasukkan ke dalam, ini adalah balasan dia, dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sakor. Dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang rugi seperti Fir'aun dan Qarun. Sama taraf dengan Fir'aun dan Qarun. Rugi je kalau tak semayang. Dalam Al-Quran ada sebut, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang menyebabkan masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami tidak melakukan solat semasa di dunia. Jadi jangan kita sekali-kali meninggalkan solat. Okey, walau keadaan macam mana sekalipun, kita kena menunaikan solat. Orang yang sakit sekalipun kena menunaikan solat. Kecuali orang tu dah mati, tu barulah tak wajib solat. Yang ketiga, balasan atas perbuatan dosa derhaka kepada ibu bapa. Kita tengok apa dia di sini. Akibat dia mendapat kemurkaan Allah dan dijauhkan daripada rahmatnya. Allah tak bagi rahmat kepada orang yang derhaka kepada ibu bapa. Zina. Seterusnya zina. Zina, balasannya ia akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan kekal dalam kehinaan. Makan riba. Ni makan riba. Riba ni apa dia? Riba ni ialah bunga, faedah. Contoh macam kita pinjam dengan ahlong. Okey. Pinjam 1,000 kena bayar 2,000. Yang lagi 1,000 tu adalah riba. Okey, apa balasan dia? Dia akan memiliki perut yang sangat besar sehingga sukar untuk bergerak ni. Perut jadi buncit. Okey, kemudian seterusnya minum arak. Apa dia balasan orang yang minum arak? Tidak mendapat mencium bau syurga. Ini bukan setakat tak boleh masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Apatah lagi memasukinya. Okey, bukan setakat peminum arak saja yang mendapat dosa. Orang yang menghidangkan arak, orang yang membuat arak, orang yang menjual arak, orang yang membeli arak, itu juga termasuk orang yang berdosa. Okey, seterusnya rasuah. Rasuah, apa dia rasuah? Kita dah belajar dulu. Rasuah, Allah melaknat ke atas orang yang memberi dan menerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Okey, orang yang memberi rasuah dan juga penerima rasuah akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita sentiasalah muhasabah diri kita. Apakah yang kita buat sehari-hari, supaya kita dapat menghindari daripada dosa, tak kira lah dosa kecil ataupun dosa besar. Kenilaian bagi orang yang orang mukmin. Orang mukmin ni menganggap
dosa kecil ni, dosa kecil dia menganggap seperti gunung yang nak menghempap kepala dia. Begitu dia anggap dosa kecil saja. Dia anggap macam gunung yang nak menghempap diri dia. Dan bagi orang yang asi, orang yang selalu melakukan maksiat, dia menganggap dosa ini dia menganggap dosa besar, bukan menganggap dosa kecil, menganggap dosa besar ini umpama seekor lalat yang datang hinggap kemudian dia menepis. Macam tu saja, dia tidak terasa apa-apa dosa tu. Itulah beza dia antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi sentiasa muhasabah diri kita. Setiap apa sahaja yang kita buat akan dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat setiap perbuatan kita dan akan dicatat oleh para malaikat dan juga akan dihisap. Dihisap yakni dihitung, akan dihitung segala amalan kita dan akan mendapat pembalasan di akhirat kelak. Walaupun sebesar zarah kita buat akan dilihat oleh Allah dan akan dicatat dan akan dihisap dan akan dibalas di akhirat. Jadi kita sama-samalah beristighfar, bertaubat kepada Allah supaya Allah ampunkan kesalahan kita. Selalu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Perbanyakkan istighfar. Ini cara menghapuskan dosa. Cara menghapuskan dosa, mohon keampunan dengan memperbanyakkan istighfar. Seperti yang Ustaz istighfar tadi, kalau kita melakukan kesalahan dengan manusia, kita kena minta maaf. Sebab jika kita melakukan kesalahan dengan Allah, kita boleh minta ampun dengan Allah di mana saja kita berada, sebab Allah itu Maha mendengar. Kalau kita membuat salah dengan orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Selagi orang tu tak maafkan, tak akan terhapus dosa kita. Dosa kecil, cara nak hapuskan dosa kecil ialah melakukan amalan fardu dan sunat. Perbanyakkan amalan sunat. Amalan fardu jangan sekali tinggalkan, selalu melakukan amalan sunat. Dan yang kedua, melakukan kebajikan. Banyak buat kebajikan. Perbanyakkan melakukan kebajikan, kerana apabila kita banyak melakukan kebajikan, itu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Lagi, menjauhi dosa besar. Itu juga cara untuk menghapuskan dosa kecil, menjauhi dosa besar. Dan cara untuk menghapuskan dosa besar ialah bertaubat. Taubat. Macam mana taubat tu? Menyesali dan benci perbuatan dosa. Menyesal, kemudian kita benci perbuatan dosa kita tu. Kemudian kita tinggalkan perbuatan tersebut. Perbuatan dosa tadi kita tinggalkan dan kita berazam tidak mahu mengulanginya lagi. Berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa tersebut, dan kita menebus kesalahan yang dilakukan. Menebus maksudnya kita ganti balik. Kalau kita buat benda yang besar, dosa besar tadi, contoh macam tinggal sembahyang, kita ganti balik, tebus. Selalu berbuat baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertaubat, kita menyesal, kita berazam tidak mahu, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Cara menjauhi dosa kecil dan besar. Taat perintah Allah dan menjauhi maksiat. Taat perintah Allah, jauhi segala maksiat. Ingat dan takut azab Allah. Nak buat dosa, ingat azab Allah ni amat pedih. Neraka tu bukannya tempat untuk bersukaria, tempat yang dipenuhi dengan azab Allah, panas.
Kemudian seterusnya bergaul dengan sahabat yang baik. Okey. Jangan berkawan dengan sahabat yang boleh membawa kita kepada benda-benda yang tidak elok. Jadi bergaul dengan sahabat yang baik. Kalau kawan ajak mengumpat, jauhi. Jauhi tempat yang ada maksiat. Mengumpat tu maksiat. Okey, kalau ada kawan duk mengata kat orang tu, kita tak payah pergi situ, lari pergi tempat lain. Okey, ataupun ada benda-benda yang boleh mendatangkan maksiat seperti berlakunya pergaulan bebas dan sebagainya, tinggalkan tempat maksiat. Okey, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hasutan syaitan dan hawa nafsu. Sebab syaitan ini selalu menghasut manusia untuk melakukan kejahatan dan juga hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Itu yang membawa kita kepada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Okey, syaitan dan hawa nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Okey, kita tengok di sini pula apa itu faedah menjauhi dosa kecil dan besar. Apabila kita dapat menjauhi dosa kecil dan juga besar, hati akan selalu tenang. Hati akan jadi tenang. Okey. Tapi berhati-hati, jangan kita rasa kita ini tidak ada dosa. Bila kita rasa, aku hari ni tak buat dosa, aku rasa aku memang tak ada dosa, itu juga merupakan dosa. Kita menganggap kita tidak ada dosa, itu juga adalah dosa. Jadi setiap hari kita kena rasakan diri kita ni ada dosa dan sentiasa beristighfar, bertaubat. Sentiasa bertaubat, minta ampun dengan Allah. Rasa diri itu ada dosa. Walaupun tak buat dosa, rasakan diri itu juga berdosa. Sebab manusia tak akan terlepas daripada dosa. Okey, apa dari faedah yang lain? Memperoleh kehidupan yang baik. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beroleh syurga dan dijauhi dari neraka. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu berbuat baik ni, insya-Allah akan mencapai kebahagiaan. Hidup berasa berkat. Di dunia lagi dah rasa berkat dia, dan juga apatah lagi di akhirat nanti. Okay, itu faedah dia. Jadi sama-samalah kita menjauhi dosa kecil dan besar. Segeralah taubat, kerana kita tak tahu bila masa kita akan meninggal dunia. Selalu beristighfar. Apabila kita melakukan kesalahan, kita tak melakukan kesalahan pun sentiasa istighfar. Okay? Sebab itu adalah sebaik-baik orang yang beriman. Orang yang beriman sentiasa beristighfar. Okay? Nabi itu maksum, tetapi tiap hari Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekurang-kurangnya 1000 kali dia beristighfar. Okay? Dia bertaubat, istighfar 1000 kali setiap hari paling kurang. Itu Rasulullah yang maksum. Apatah lagi kita yang banyak dosa. Okay? Banyak-banyakkan istighfar. Okay? Dan setelah kita bertaubat, istighfar, kita minta doa dengan Allah. Mohon perlindungan daripada Allah, supaya Allah jauhkan kita daripada godaan syaitan dan juga hawa nafsu. Okay, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini dapat diamalkan. Sentiasalah kita bertaubat dan istighfar di atas segala dosa-dosa kita, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Apa perkara yang kita hendak buat, kita fikir dahulu, adakah ini adalah dosa besar ataupun dosa kecil, atau perkara ini boleh mendatangkan pahala. Kita fikir dahulu. Kalau benda itu boleh mendatangkan dosa, kita tinggalkan, kita jauhi. Kalau benda itu boleh mendatangkan pahala dan boleh mendapatkan keberkatan daripada Allah, kita buat. Perbanyakkan benda-benda yang baik, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam
syurga Allah di akhirat nanti. Rasanya cukup setakat ini pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau datang